Bismillahirrahmanirrahim. Penonton, sekarang tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Program yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Semangat lain macam pagi ni. Betul, kerana hujung minggu kita adalah hujung minggu kita bersama dengan Al-Quran. Kita nak menikmati setiap baris daripada Al-Quran. Kita nak mengkaji apakah yang termaksud hatta di sebalik satu kalimah sahaja. Macam tu, betapa banyaknya ilmu dalam Al-Quran, betapa banyaknya pecahan dalam Al-Quran. Tapi penonton, ada satu yang menjadi kerisauan kepada saya. Ini bukan satu lakonan ataupun sekadar satu tugasan moderator Tanyalah Ustaz, bukan itu semata-mata. Sempat saya membaca, kita juga membaca, dan saya yakin penonton yang berada di luar sana lebih pintar, lebih bijak daripada saya. Antara kebimbangan Nabi SAW, ada di antara kita yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu hanya sampai di kerongkongnya. Apakah maksudnya? Adakah penghayatan itu tidak sampai kepadanya? Ataupun keinginan untuk beramal, keikhlasan untuk beribadah itu tidak ada? Ataupun adakah kita selama ini tadabbur, adakah kita selama ini membaca hanya sekadar membaca? Bacaan itu sebenarnya tidak keluar daripada kerongkong kita. Mungkin panel kita pada hari ini boleh ulas, boleh sentuh sedikit perihal berkaitan dengan ini, rentetan dengan kajian surah kita pada hari ini. Dan seperti biasa penonton, ini adalah perkara untuk kita renungkan sama-sama, terutamanya untuk diri saya yang fakir ini. Baik, penonton, seperti biasa, tajuk kita pada hari ini adalah tafsir dan taranum. Saya nak sibukkan anda, saya kira anda telah bersedia dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman di rumah masing-masing, Masya Allah. Jangan lupa hari ini kita akan tadabbur surah Az-Zumar ayat 7, 8, 9. Dan ala kulli hal, seperti biasa, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya panel undangan kita tidak asing lagi, sehati sejiwa mudah-mudahan, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa Ustaz ya? Ya, betul. Kita berjumpa dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita berpisah juga dengan Al-Quran. Amin, amin. InsyaAllah, amin. Allahumma amin. Penonton, sekarang ini adalah waktu yang tepat, waktu pagi Ustaz ya, minda kita tengah fresh, penonton di luar sana pun tengah fresh. Saya kira ini adalah saat yang baik untuk kita buka Al-Quran, kita teliti, tadabbur satu demi satu. Tapi sebelum saya mulakan, sebelum saya lepas pada Ustaz untuk mukadimah pengenalan, saya kira lebih baik sama-sama kita lakukan amal jariah di hujung jari. Jangan lupa untuk like Facebook Tanyalah Ustaz dan kongsi Facebook live kami pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat kebaikan. Baik, kita teruskan dengan mukadimah pengenalan surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-7, 8, 9. Silakan Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menjadikan saya dan juga para penonton, menjadikan semesta alam dengan segala kelengkapan, dengan segala kemudahan, dengan segala keindahan supaya manusia dapat menikmatinya. Dalam masa yang sama, manusia harus tahu siapakah yang sebenarnya seharusnya manusia sembah dan menyerah diri dalam setiap urusan. Alhamdulillah, kita diberi peluang sekali lagi untuk berada dalam Rihabul Quran, di bawah naungan limbungan Al-Quran, kerana tidak ada saat dan ketika yang lebih membahagiakan kita melainkan kita mendampingi Al-Quran. Ibu ayah, para penonton, harus sama-sama kita ingat dan juga pesan pada diri kita, inilah sahabat baik saya. Sama ada hidup di dunia maupun kehidupan saya di akhirat kelak. Dialah yang akan temankan saya, dialah akan pertahankan saya, dialah yang akan menggembirakan saya. Kekecewaan saya juga akan melibatkan Al-Quran apabila Quran berhujah ke atas saya kembali. Mudah-mudahan Quran dapat berhujah ke atas kita, mempertahankan kita di hadapan Allah Rabbul Jalil. Untuk itu, ayo kita jinakkan diri kita dengan Al-Quran. Bermanja dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat menyantuni firman-Nya
kita dapat menyongkil dan juga membongkar rahsia firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih merasakan kehebatan Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita akan sama-sama membicarakan surah Az-Zumar bermula daripada ayat 7, 8 dan 9. 3 ayat. Apa kata kita mulakan majlis kita ini dengan membaca 3 ayat daripada surah Zumar 7, 8 dan 9. Saya yakin ibu ayah di rumah telah pun memegang mushaf ataupun telah pun membuka apps Al-Quran untuk sama-sama kita baca. Hari ini saya cadang nak baca lagu Shikah. Lagu Sikah. Lagu Sikah. Lagu Sikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ayo kita lihat terjemahan bagi ayat yang ketujuh. Kalaulah kamu kufur, ingkar, tidak bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan iman dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya. Dan Ia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, Ia meredainya menjadi sifat dan amalan kamu. Dan ingatlah, seseorang yang memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian, kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu, maka ia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ayat yang ke-8, dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian, apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat sebagai kurnia daripadanya, lupalah ia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah sebelum itu. Dan ia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu bagi sementara. Sesungguhnya engkau dari penduduk neraka. Ayat ke-9, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab dari akhirat, sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Begitulah Da'i Nizal dan juga para penonton terjemahan bagi 3 ayat daripada surah Zumar 7, 8 dan 9. Fokus ketiga-tiga ayat ini adalah pertama sekali isu berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Yang keduanya isu berkaitan dengan balasan. Yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala sangat halus dalam menimbang dan juga membalas perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat, Allah beritahu sikap manusia apabila susah ingat Tuhan, apabila senang lupa Tuhan. Ini satu peringatan. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberitahu segala kesenangan yang manusia rasakan itu adalah bersifat sementara. Yang Allah Taala sebut, qul tamatta' bi kufrika qalila. Bergembiralah dengan nikmat yang sedikit. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui ayat 9, ada pun satu kumpulan manusia yang sangat terpuji di bumi dan di langit. Tidak dikenali di bumi, tetapi dikenali di langit. Mereka itulah ana al-laili sajidan, yang sujud, tadarru', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengharapkan balasannya saja. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberitahu manusia bahawa sama atau tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama atau tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah tinggalkan soalan itu untuk kita fikir bersama dan berlaku adil dalam menjawab soalan tersebut. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu lagi kumpulan manusia yang jernih akal fikirannya dalam merentas serta menyingkap tabir ilahi, iaitu golongan ulul albab. Ada 9 perkara penting yang disajikan melalui ayat 7, 8 dan 9. Jadi kita ada 9 golongan dan saya yakin penonton, topik perbincangan kita pagi ini sangat menarik. Kita akan pergi satu demi persatu. Tetapi sebelum itu kita hadamkan dahulu, kita tajamkan dulu, kita bersedia rehat seketika, jom berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahniah saya ucapkan kepada anda penonton kerana berjaya mampu kekal setia bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bukan mudah untuk kita kekal dalam suasana perkara-perkara yang kebaikan ni. Biasanya banyak gangguan sebenarnya. Tapi sebelum kita pergi kepada 9 poin pecahan tafsiran ayat 7, 8, 9, saya nak ajak penontonlah, kita pun nak berjinak dengan tafsir dan taranum. Sebenarnya penonton, saya terfikir waktu Al-Fadhil Ustaz membaca Al-Quran tadi, Ustaz belanja kita lagu Siqah saya. Seingat saya lah Ustaz, lagu tu dia punya makam kadar suara nak lantun tu cukup tinggi dan bukan senang awal pagi Ustaz ya. Itulah masalah pagi tadi kan. Tapi sebab tak cukup tidur, dia nak baca Quran ni kena cukup tidur. Dia kena cukup kudrat. Betul. Dia kena cukup rehat baru dia punya lantunan suara tu bunyi sehat. Ini tak adalah bunyi macam kena apa. Tak cukup tidur tadi. Masya-Allah. Tapi kalau kita tak tengok, cukup tidur pun okey kan macam. Okey, Ustaz baca okey tadi. Alhamdulillah. Cuma itulah sebenarnya penonton, bila orang yang suka dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya, kalau kita tengoklah bacaan itu ada satu bacaan lagu yang tinggi dan Ustaz boleh buat di awal pagi penonton. Jadi mudah-mudahan mungkin anda pun dan saya dan kita semua kita boleh mencuba untuk belajar lagi lagu-lagu yang lain, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Tafsir bermula dengan ayat 7, 8, 9 dan juga pecahan 9 poin yang Ustaz nyatakan pada kita. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Para penonton yang saya kasih sekalian, kita lihat ayat yang ke-7. Ayat ke-7 kita bagikan kepada 6 perkara, satu persatu. Dia nampak jelas Allah Subhanahu wa taala letak satu persatu isu yang Allah nak highlight, Allah nak sampaikan kepada kita dalam ayat ke-7. Cuba ibu ayah tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Satu. Sekiranya kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya daripada kalian. Maksudnya, kekufuran kamu itu tidak memudaratkan kekuasaan Tuhan. Kalian kufur, kalian yang rugi. Kekufuran itu tidak membawa apa-apa makna kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut ghaniyun ankum. Allah tak perlu pun kamu nak beriman, kamu tak beriman, tidak memudaratkan, tidak mengagungkan Allah melalui keimanan seseorang. Kan ada sepotong hadis yang hadis kursi kita dengar, Dai Nizal dengan para penonton, kalau seluruh manusia ni beriman, semua kita beriman, ada 6 bilion, ada 6 bilion ke 7 bilion penduduk bumi ini semua beriman, seolah-olah iman itu iman seorang lelaki. Atqakum. Seperti iman seorang lelaki. 6 bilion penduduk ni macam iman, satu standard.
yang demikian itu tidak menambah sedikit pun kepada kekuasaan Tuhan. Kalau seluruh manusia ni kufur, seperti mana kufurnya seorang lelaki, yang demikian itu juga tidak mengurangkan sedikit pun daripada kemuliaan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ghaniyun ankum. Itu yang pertama Allah highlight. Yang keduanya wala yarda li ibadihil kufur. Biarpun kalian kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak redha. Kita khawatir takut ayat itu difaham secara salah oleh kumpulan tertentu, terutamanya Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya, bahawa menyamaratakan di antara kekufuran dan keimanan. Maksudnya Allah kata Allah tak kisah. Tak ada apa-apa pun. Tak. Allah beritahu, wala yarda li ibadihil kufr. Sebab itu ayat Quran ni Da'i Nizal dan juga para penonton, bila kita baca, jangan kita ambil petik tempat-tempat tertentu, kita tak baca keseluruhan ayat tadi. Contoh, saya bagi contoh sebagai satu ulang kaji. Bila orang berceramah ataupun orang menyampaikan ucapan dan memberi peringatan kepada kita akan bahaya fitnah, kebanyakannya orang akan petik daripada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kadang-kadang orang tak ingat teks Arabnya, dia cakap bahasa Melayu. Oi Syekh, dia kata, fitnah itu dosa lebih besar membunuh tau. Ini Tuhan bagi tahu. Ayat yang dipetik itu diambil satu tempat saja. Kalau keseluruhan ayat itu tidak membawa maksud yang disampaikan. Maksudnya, ayat itu tidak sewajarnya dijadikan hujjah untuk pengharaman fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Fitnah dalam ayat itu membawa maksud syirik. Tidak membawa maksud fitnah yang dipaham oleh kita. Selalu kita sebut Ustaz ya. Bila dengar bunyi fitnah, dah kata fitnah. Padahal fitnah dalam ayat itu membawa maksud syirik. Baik. Imam Fakhruddin Ar-Razi bawa 12 makna bagi perkataan fitnah. Begitulah keadaannya, jangan kita ambil sebahagian ayat tinggal ke sebahagian lain. Kalau begitu, itu yang orang berujar. Dia kata wala taqrabus salah. Jangan hampiri solat. Habiskan ayat tu wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan hampiri solat sedang kamu mabuk. Kan bila saya baca sekerat dia cacat. Dia akan memberi maksud yang cacat, dia akan memberi maksud yang tidak dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keduanya ialah Allah tidak redha akan hamba-hambanya kufur. Yang ketiga, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan sekiranya kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan redha bagi kamu. Syukur apa Ustaz? Syukur makan, syukur minum, syukur jawatan, syukur kedudukan, syukur pangkat, syukur apa? Kita ni kan, ibu ayah, ada satu persepsi yang kurang tepat mengenai syukur. Da'i Nizal, orang kita dia faham begini, syukurlah, nanti Allah akan tambah. Tambah apa? Ada RM10 bersyukur, Allah akan jadikan RM20. Itu sudah salah. Yang Tuhan tak pernah janji pun akan mempertingkat, akan menambahkan lagi kuantiti. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut yang tambah itu adalah pada kualiti. Cuba kita lihat ayat yang biasa kita dengar dalam khutbah-khutbah, dalam penyampaian-penyampaian mengenai erti syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apa maksud dia? Dan ingat, sekiranya kalian syukur, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Kalau kalian kufur, ingat azab aku sangat pedih. Maka ayat itu menjadi sumber inspirasi dalam mengajak kita suruh bersyukur. Yang kita suruh orang bersyukur adalah perihal dunia. Kan dia sudah salah. Salah persepsi dan juga salah kehendak daripada ayat tersebut. Tuan-tuan mesti lihat ayat itu dalam surah Ibrahim, Da'i Nizal. Ayat itu dalam surah Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada menyembah Tuhan yang satu. Surah Ibrahim itu sendiri adalah menjadi surah yang tunjangnya adalah mengakarkan akidah dalam kehidupan manusia.
kalau akidah ada, iman ada, Islam ada, lalu dia bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, maka itulah syukur yang sebenarnya. Bukan syukur kepada mata'ud dunia, wang ringgit, pangkat dan jawatan. Itu kalau ada iman, kalau ada Islam, apa saja yang Tuhan bagi, pandailah digunakan. Betul tak? You ada jawatan, you ada wang ringgit, tapi tak ada iman. Nak buat apa? Ada kecacatan lah. Dia akan bawa ke jalan yang tidak betul. Dia akan terpesong. Baik, itu yang ketiga. Wa in tashkuru yardahu lakum. Syukur seperti mana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi sebut. Syukur membawa maksud menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Gunakan nikmat itu pada jalan Allah, Allah suka. Itu tanda orang bersyukur. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa saya, Nizal tak tanggung. Dosa Nizal, saya tak tanggung. Dosa ibu ayah, saya tak tanggung. Dosa anak, ibu ayah tak tanggung. Dari sudut dosa kekufuran. Tapi mereka akan ditanya kalau tak didik anak. Saya akan ditanya kalau saya tak berbuat baik pada ibu bapa. Tapi setelah ibu bapa mengasuh saya, membesarkan saya dengan penuh dengan didikan yang betul, kemudian saya jadi kufur, ibu ayah saya tak tanggung. Dan kalau nak dilanjutkan lagi perbincangan, ayat ini memperingatkan kepada golongan yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, zaman Makkiyah, kan ada ibu ayah tak Islam, anaknya Islam. So timbul persoalan, adakah dia akan pikul dosa ibu ayah dia yang tak Islam? Allah beritahu, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau orang tu kufur, orang tu tidak bersyukur, orang itu lari daripada mentaati Allah, yang semua itu tidak membawa saya menanggung dosa seseorang. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ungkapan ini ada dalam beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Isra pun ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian tsumma, Allah Taala sebut tsumma. Tsumma ini memberi gambaran at-taraqi. Maksudnya benda tu berlaku kemudian. Sebab kiamat kan? Kalau kita kufur hari ini, kiamat itu lambat lagi. Dan pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala beritahu kamu akan dikembalikan. Cuma dah ini Zal, cuba lihat perkataan marji'ukum. Marji'ukum. Baik Ustaz, kita nak pancing penonton kita untuk rasa cinta jatuh pada kalimah bahasa Arab. Kata Saidina Umar kan, belajar bahasa Arab kerana ia sebahagian daripada agama kamu. Jadi kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan marji'ukum. Kita nak pancing anda terus kekal setia kembali selepas ini. Pesan Sayyidina Umar, belajarlah bahasa Arab kerana ia sebahagian daripada agama kamu. Nah, pening pula dah nak belajar bahasa Arab awal pagi. Tapi tak apa, jangan bimbang. Hari ini kita ambil satu kalimah sahaja, marji'ukum. Silakan Ustaz, apakah maksudnya? Marji'ukum dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk memberitahu the thing is always with you. Okey. Saya nak beritahu fadhhabu. Dia fadhhabu dengan farji'u. Kan? Fadhhabu, pulanglah. Farji'u pun kembali. Dua-dua kalau kita lihat translation dia tak jauh beza makna. Fadhhabu dengan farji'u. Kalau saya sebut fadhhabu, boleh jadi barang itu belum ada. Contohnya saya bagi tahu dekat Da'i Nizal, idhhab bi kitabi hadha. Pergi dengan paper ni. So saya suruh pergi, tapi mesti saya beri bekalan. Alright. Tapi bila saya kata farji', maksudnya
benda tu sudah sedia ada dalam simpanan atau pada diri Nizal. So already with you. Pegang. Contoh, simpan situ. Jadi saya sebut farji'. Maksud benda tu dah ada. Kalau saya nak guna farji', saya kena benda tu sudah ada dekat dai Nizal. Kalau fadhhabu, benda tu kat saya, pulang balik. Saya kata fadhhab. Baru ambil saya benda ambil. ni, pergi. Itu fadhhab. Faham. Jadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut marji'ukum, maksudnya benda tu sudah ada dalam kehidupan kamu. Dia bukan sesuatu yang di-add kemudian. It's already in your life, on your book, on your account. Pagi ni cakap putih pula, pagi Sabtu. Maksudnya nak beritahu, benda tu dah ada dalam diri saya. Saya dah bawa, I'm carry. So itu namanya summa ila rabbikum marji'ukum, bukan awak dikembalikan kemudian amalan tu datang, tidak, benda tu sudah ada. Fayunabbi'ukum. Perkataan fayunabbi'ukum dai Nizal, dia memberi satu gambaran betapa indahnya cara Tuhan beritahu, tak kasar pun. Masya-Allah. Dia tak guna fayukhbirukum. Kan biasa kata kan fayukhbirukum, kamu diberitahu. Kalau kata fayukhbirukum kasar. Khabar. Khabar. Fayunabbi'ukum, diberitahu dengan penuh lembut. Diberitahu satu persatu. Jelas apa yang disampaikan supaya tidak ada bantahan daripada kita mengenai akaun yang dipaparkan di akhirat kelak di hadapan Tuhan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Ini perkara yang kelima dalam ayat yang ketujuh. Yang keenam, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Soalan saya kepada ibu ayah, ayo kita fikir sama-sama. Kita mesti selesaikan benda ni hari ni. Kita takkan berganjak selagi mana tak selesai. Apa yang ada dalam dada tadi? Innahu alimun bidzati sudur. Secara literalnya, sepintas lalu kalau saya terjemahkan, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kamu. Kalau ayat itu bunyi innahu alimun bima fis sudur, apa yang ada bidzati sudur, maksudnya Tuhan tahu secara detail. Tak ada apa yang nak kita sembunyikan. Tak boleh. Bizat, zat. Apa kata zat? Zat ini benda yang paling halus. Allah tahu sedetail-detailnya. You jangan nak sembunyi. Allah tahu. Okey. Allah tahu sebab Allah yang jadikan saya. Allah tahu sebab Allah cipta saya. Allah tahu sebab tak ada benda yang saya dapat sembunyikan daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik? Baik. Bidzati sudur, saya fikir ada beberapa kali saya sebut tapi sebagai ulang kaji. Ini namanya dada. Bahasa Arab ini namanya sadr. Sad, dal, ra. Sadr. Dada ni sadr. Itu singular. Kalau plural, sudur. Sudur. Dada saya, dada Nizal, dada abang-abang kameraman, dada kita semualah. Namanya sudur. Dada kamu. Kalau sadr, dada. Apa yang ada dalam dada ni, Allah tahu. Secara detail, secara terperinci. Ada 4 layer. Mengikut pengamatan saya, ada 4 layer dalam dada manusia ni. Layer pertama, qalb. That is first layer, qalb. Dia punya introduction masuk tu, dalam dada ni, pertama sekali kita akan jumpa qalb. Qalb. Dia menjadi wi'a, dia menjadi bejana yang besar. Keduanya, fuad. Fuad. Linuthabbita bihi fuadak. Wahai Muhammad, untuk tenangkan jiwa engkau. Fuad. Dalam fuad itu, third layer, basirah. Mata hati. Hati juga, tapi dia ada mata. Dia boleh melihat. Dia boleh melihat. Dia boleh memerhati dan boleh analisa. Itu. Basirah. Yang keempat, ulul albab. Qalb,
Fuad, second layer. Third layer basirah. Yang paling dalam sekali, tengah-tengah tu ulul albab. Ulul albab. Ulul albab ini asal perkataan al-albab. Bukan Ahmad Albab. Bukan Ahmad Albab. Jadi kena faham tu penonton. Dan bila sebut Ahmad Albab teringat pula cerita P.M. Ustaz ya. Belajar-belajar juga tapi jangan serius sangat. Macam tu. Baik. Bila kita cerita sebut tentang ulul albab, saya yakin Al-Fadhil Ustaz pun sebenarnya dah ada sebut sebenarnya perihal berkaitan dengan generasi ulul albab. Siapakah ia? Fikirkan. Ini adalah homework kita bersama penonton. Awal pagi, jom kita berzikir, kembali belajar selepas ini. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala anda berjaya kembali bersama dengan kami. Sebelum itu, Ustaz, saya mohon mandat. Kalau Ustaz bagi green light penonton, kita ambil pemanggil, kita baca soalan Facebook. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Ustaz pun dah panas enjin. Kita telah pun bersedia. Kita nak raikan. Maafkan saya. Kita nak raikan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Ya, waalaikumsalam. Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Saya nak cuba baca dan minta tolong Datuk komenlah bacaan saya. Okey, boleh. Saya cuba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bizatis sudur. Sadaqallahul azim. Terima kasih Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pandangan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Nurini. Puan Nurini. Nurini daripada Ipoh, Perak. Masya Allah, bacaan pagi-pagi ni, Masya Allah. Kalau dengar suara tu, nampak macam orang muda lah. Nampak muda. Ni suara yang masih lagi segar. Kita Quran ni kan, siapa baca pun sedap. Siapa baca pun sedap. Cuma, terima kasih atas kesudian Puan baca. Ada dua perkara saja saya nak beri pandangan kalau dapat ditambah baik. Pertama sekali, cara kita sebut huruf Ain. Contoh bila Puan baca tadi, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ain tu tak bunyi. Orang akan confuse. An sama ada Hamzah ataupun Ain. Jadi kita kena sebut jelas. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ankum. Bunyikan huruf Ain. Huruf Ain. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila Puan berhenti dekat wala yarda li'ibadihil kuf. Hilang. Dia kalau boleh nak dengar juga 1/4 daripada huruf Ra tu. Macam kita berhenti min qabl. Bunyi sikit. Sama juga yang ni wala yarda li'ibadihil kufr. Ada bunyi sikit kat belakang.
Macam idza jaa nasrullahi wal fath. Bunyi. Sama juga yang ini pun 1/4 kena dengar bunyi huruf ra. Wala yarda li'ibadihil kufr. Bunyi tu nampak kan? Kalau tak, kalau kita baca wala yarda li'ibadihil kuf. Tak bunyi. Dia kena bunyi sikit tu. Barulah jelas kita berhenti dekat kalimah kufur. Terima kasih atas bacaan puan tadi. Baik sangat. Terima kasih. Kembali. Alhamdulillah. Baik, kita nak raikan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Nizal dan Datuk Dr. Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam. Jadi soalan saya begini Datuk. Datuk dah mulai ayat Surah Az-Zumar ayat yang ke-7 ini. Allah dah mengatakan, kalau kita kufur pun dia tak ada rugi apa pun. Kalau kita taat pun dia tidak menambah apa-apa. Baginya tak ada apa. Bagi dia tak ada rugi, tak ada apa-apa semuanya. Kita yang masalahnya kita yang jadi ruginya. Jadi soalan saya begini Datuk. Kita dah faham dah. Kita Datuk dah cerita dah tafsir dah elok dah semua dah kita dah faham dah. Masalahnya kita dengar tapi kita tak mau taat. Datuk, ini jadi masalah besar ni. Sami'na wa ata'na. Patutnya kita dengar dan kita taat. Tapi kita tak mau taat, kita dengar saja. Kita faham bukan tak faham, kita dengar bukan kita tak dengar. Tapi kita tak mau taati perintah yang diajari, yang disuruh itu. Jadi soalan saya, apakah kedudukan kita ini Datuk? Kalau kita sekiranya kita dengar tapi kita tak mau taat, kita faham tapi kita tak nak mentaati perintah Allah dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran ini Datuk. Apakah kita ini kedudukan, di manakah kita ini? Apakah kita ini sebagai orang yang kufur ataupun bagaimana Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Status wabarakatuh. kedudukan ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid di atas soalan tadi. Dia soalan yang valid. Harus kita fikir bersama, harus kita muhasabah bersama. Walaupun soalan itu datang daripada nun jauh daripada pekan, tapi dia mewakili Al-Quran. Soalan itu mewakili Al-Quran. Sebab Quran kita disuruh baca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu difahami, ditadabbur, kemudian dibawa dalam kehidupan kita dalam bentuk pelaksanaan. Sebab itu bila sebut kalimah tilawah ni Da'i Nizal dan juga para penonton, tilawah yang kita faham, tilawah ialah membaca Al-Quran. Kalau tilawah itu baca saja tanpa hayati, dia bukan tilawah. Itu namanya qiraah. Qiraat nama dia. Bacaan. Tilawah, baca dan ikut. Itu maksud tilawah. Tilawah maksudnya baca dan ikut. Dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Asal perkataan tala yatlu tilawah. So nak beritahu kepada kita bahawa dia mesti baca dan ikut. Merujuk kepada soalan Haji Omar tadi, bahawa kenapa orang dengar tapi tak nak ikut? Ada pelbagai keadaan. Ada orang kalau kita tanya dia kata belum bersedia. Ada orang dia kata saya tak cukup ilmu. Saya tak nak buat Ustaz, takut saya ni buat benda yang salah. Buatlah dulu. Belum apa-apa lagi kau dah cakap salah. Belum apa-apa lagi tak nak ada usaha. Macam-macam alasan bagi. Jadi manusia ini wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini memang banyak bantah. Manusia ini sangat lupa. Manusia ini sangat banyak bagi alasan, excuses. Jadi manusia yang hebat cipta sejarah. Jangan jadi manusia yang malas yang mencipta alasan. Orang yang cipta alasan sampai ke sudah dia tak ke mana-mana. So please tolong keluar daripada kepompong keselesaan kepada satu situasi yang menjadikan kita lebih baik. Jadi adakah Quran ini bila kita baca dan kita hayati kita menjadi mundur atau kita menjadi orang tertinggal? Tidak. Quran yang dibaca, yang dihayati akan membawa kita kepada kejayaan, perubahan. Jadi mereka yang tinggalkan Al-Quran, mereka akan rugi. Cuba tunjuk dengan saya orang yang ikut Quran, dia rugi. Kita tak akan jumpa. Orang yang tak ikut Quran, dia yang akan rugi. Oleh demikian, ayo bangkitlah.
Beri motivasi pada diri sendiri supaya saya nak ikut ajaran Al-Quran. Saya nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai motivasi yang Allah Subhanahu Wa Taala sajikan, kalau saya ikut pasti saya akan jadi orang yang luar biasa. Kerana apa? Kerana Quran itu luar biasa. Masya Allah, betul. Ingat pesan Ustaz, ikut Quran tidak sesekali akan rugi. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya untuk pagi ini. Maafkan saya, soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Jom kita baca. Soalan Facebook, soalan daripada saudara Muhammad Izzuddin, merujuk pada awal ayat yang ke-7. Adakah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mencabar semua manusia walau apa pun kekufuran yang berlaku, tidak sedikit pun menjejaskan sifat kemuliaan Allah? Silakan Ustaz. Ya, tidak ada sedikit pun menjejaskan sifat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun seluruh manusia di atas dunia ini semua kufur kepada Allah, Allah tetap dengan mulia. Kalau semua manusia beriman kepada Allah, juga yang demikian tidak menambah sedikit pun pada kekuasaan Allah. Kita dalam musim Isra' Mi'raj, bulan Rajab, kita baru-baru ni kita sambut, kita adakan ceramah dan sebagainya. Kalau kita semua perasan surah pangkal surah Al-Isra' Allah mulakan dengan lafaz Subhana. Saya pun ada kongsikan pada hari Isnin baru-baru ini. Pada hari Isnin ya, baru-baru ini. Hari Selasa, hari Selasa, 1 hari bulan. Buat perkongsian mengenai tafsir dan juga penghayatan mengenai Isra' dan Mi'raj. Lafaz Subhana itu menggambarkan Allah Maha Suci dengan sendirinya. Sama ada manusia bertasbih, tidak bertasbih, lupa, alpa kepada Allah, yang demikian itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Sifat tasbih tadi itu yang disebut dalam bahasa Arab isim masdar, subhana. Tuan-tuan dan puan, apa saja yang zikir kita lakukan, apa saja zikir yang kita lakukan, kalau ada subhana, itu di antara zikir-zikir yang mulia, zikir-zikir yang hebat, ada kekuatan dia tersendiri. Jadi kalau Izzuddin tanya, benarkah Allah, maksudnya adakah Allah Subhanahu Wa Taala tetap mulia dengan sendirinya walaupun manusia semua kufur, tetap mulia dengan sendirinya. Kemuliaan Allah tidak terikat dengan sifat dan juga sikap manusia. Maka itu adalah jawapannya. Mudah-mudahan menjawab soalan dari persoalan yang dikemukakan oleh saudara Izzuddin. Masya Allah, mudah-mudahan. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan Facebook insya-Allah. Maafkan saya, kita ada pemanggil yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati dan da'i juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya yang macam ni, saya dipahamkan kan. Saya dengarlah Quran yang kita baca tu dia akan datang kepada pembacanya di akhirat nanti kan. Apatah lagi bila kita dah beramal dengannya. Tapi ada saya dengar Ustaz kan kata ramai yang baca Quran sedangkan Quran itu melaknat. Bagaimana Ustaz minta mohon pencerahan Ustaz ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalan daripada Puan Supinah Yusof. Kita mohon pencerahan daripada Ustaz, silakan. Ya, Puan Supinah, terima kasih. Betul Puan Supinah. Ini juga merupakan satu mesej yang sangat jelas. Bila manusia baca Quran, tetapi Quran itu tidak melepasi kerongkong, hanya bunyian saja keluar. Dia tidak pun jejak dalam hati perut dia untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Benar, Al-Quran seperti mana dalam mukadimah saya sebut, jadikan Quran sebaik-baik teman. Jadikan Quran adalah sebaik-baik sahabat, supaya Quran dapat pertahankan kita ketika kita bersendirian dalam kubur maupun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajarkan dalam doa, Allah maj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Wahai Tuhan, jadikan Quran ini kitab yang akan berhujah mempertahankan kami, bukan Quran yang akan berhujah ke atas kami. Oleh yang demikian, memang akan ada kumpulan yang akan menerima akibatnya sebab dia baca rubatal Quran wal Qur'anu yal'anuh. Ramai yang baca Quran sedang Quran melaknat dia. Untuk keluar daripada laknat, atau laknat maksudnya
Dalam bahasa Arab bila sebut laknat ni, dia membawa maksud at-tardu min rahmatillah, Tuhan usir jauh-jauh daripada kasih sayang dia. Kalau tidak mau tergolong dalam golongan orang yang dimarah, dilaknat oleh Allah, maka kembalilah balik, baca Quran seperti mana dikehendaki oleh Allah, fahami ayat-ayat dia dan berusaha sedikit demi sedikit untuk perbaiki kehidupan mengikut neraca dan juga acuan Al-Quran supaya jadi sibghatullah, supaya jadi celupan daripada Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Ini satu perkara yang sangat menakutkan kita lah. Kita nak baca, kita nak rahmat Allah, tapi tanpa kita sedar laknat yang kita dapat. Mudah-mudahan pencerahan penting yang kita tengok. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dan Ustaz Nizal Haji Tukinon dah sebut tadi. Saya doakan mudah-mudahan Ustaz dan Dai berkeadaan dalam sehat sentiasa. Amin. Dan persoalannya Ustaz dan Dai, dalam ayat yang ke-7 tu ada mengatakan, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kemudahan. Tak kira lah maknanya nak bangun malam pun senang, nak bersedekah pun senang, nak berbuat apa-apa kerja ibadah pun senang. Tapi kata Allah, kalau kau kufur, ingat, aku punya azab. Azabnya macam mana? Dia nak bangun malam, Allah tutup, tak payah bangun lah, sebab kau tak nak bersyukur. Nak bersedekah pun, maknanya duit tak ada, maknanya azab lah tu. Jadi, saya nak minta pandangan Ustaz, adakah benar kata-kata yang demikian itu Ustaz? Itu saja soalan ni ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal berkaitan dengan azab, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Haji Tukinon. Saya berpendapat ada munasabah dia. Bila tanda Tuhan redha kepada kita, kita akan jadi hamba yang bersyukur. Maksudnya semuanya akan jadi mudah. Itu tanda Tuhan redha. Nak bersedekah jadi mudah, nak bangun solat malam jadi mudah, nak bagi salam kepada orang jadi mudah, nak membantu orang, meringankan bebanan orang, apa saja jadi mudah. Sebab kita ada sifat syukur dan itu tanda Tuhan redha kepada kita apabila dorongan kehidupan kita itu syarat dengan amal soleh dan kebaikan. Itu termasuk dalam perkara-perkara yang saya fikir termasuk dalam perkara yang Tuhan redha dan juga Tuhan buka jalan kepada kita. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kadang-kadang saya pun terlintas juga sebenarnya kalau kita ni susah sangat nak bangun malam ni sebab tak cukup tidur ke ataupun mungkin perihal dosa-dosa yang kita lakukan ke, mungkin ini adalah cara tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur kita ke macam mana Ustaz? Ya. Maksudnya dia bila kita ni dijauhkan daripada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita minta, wahai Tuhan, berilah aku kekuatan untuk terus mentaati-Mu. Wahai Tuhan, ringankanlah anggota tubuh badan aku ni supaya dapat beribadat kepadamu. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang merindui syurga-Mu. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang merindui untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, jadi dia taufik dan hidayah. Bila Allah memberi taufik, kita ada hidayah, ada petunjuk. Dalam masa yang sama kita ada usaha ke arah kebaikan. Dia bukan boleh duduk saja di rumah tidur. Allah tak, kenapa tak solat subuh? Allah tak kejutkan saya? Jadi tak boleh bagi alasan-alasan yang tak berapa nak cerdik macam tu. Kan? You kena ada biological clock dalam kehidupan awak. Maksudnya secara automatik badan awak akan bagi alert system. You tak solat lagi, you kena bangun. You kena baca Quran. So, itu yang dikatakan sebagai santapan rohani, bukan santap bersama rohani. Bukannya bersantap lebih-lebih tu kita KIV selepas ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah penonton, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan 30 minit di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami. Banyak lagi poin-poin isi menarik yang nak kami kongsikan bersama dengan anda semua. Insya-Allah tadabbur seketika, jom berzikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak syukur? Macam biasalah, bila kita syukur, mudah-mudahan Allah Taala sayang kita, pelihara kita dan tambah banyak lagi nikmat kepada kita semua. Tanyalah Ustaz, pada hari ini kita masih lagi mengkaji. Penonton yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman di tangan anda sekarang ini, jangan lupa untuk rujuk surah Az-Zumar. Kita mengkaji ayat 7, 8, 9. Mudah-mudahan baik. Jom kita baca soalan Facebook untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Facebook yang seterusnya. Soalan Facebook yang seterusnya adalah soalan daripada, maafkan saya kira ini mungkin soalan yang kita dah baca sebenarnya Ustaz ya. Daripada saudara Muhammad Izzuddin. Okey, soalan daripada saudari Nur Dahlia Biru. Soalannya adalah merujuk kepada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang yang kufur. Apakah yang perlu kita fahami makna kufur? Apakah bentuk-bentuk kufur yang Allah benci dan perlu kita jauhi? Perihal berkaitan dengan kufur, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru. Di antara perkara kufur ni, begini kita faham. Kufur ialah melakukan satu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus membawa kepada maksud syirik. Itu maksud kufur. Kufur ialah sesuatu yang disembunyikan dalam hati ataupun dalam perbuatan yang menggambarkan ketaatan kita bukan kepada Tuhan, kepada benda lain. Boleh jadi kekufuran itu kerana saya taat pada makhluk, boleh jadi kekufuran itu kerana saya mempertikaikan sesuatu ketetapan Tuhan. Jadi pelbagai jenis kekufuran yang boleh kita lihat. Termasuklah juga kekufuran yang manusia hari ini sudah hilang hala tuju, mengangkat dunia dan meninggalkan akhirat. Guru saya pesan, Farid, biarlah Quran dan Islam itu dijunjung, dunia ini dijinjit. Bila akhirat itu nampak goyang, tinggalkan dunia, dua-dua tangan digunakan pegang erat akhirat itu. Jadi ini di antara kekufuran-kekufuran. Boleh jadi juga kekufuran itu tanpa disedar. Kita semua tahu ada kekufuran yang jelas dan kekufuran yang tidak jelas. Yang nampak, kalau jelas ni dia panggil ialah syirik jali ataupun kekufuran yang jelas. Saya pergi sembah pokok, saya pergi sembah busut, saya pakai tangkal, saya percaya kepada makhluk yang boleh beri kesan. Itu semua kufur yang jali, jelas. Kufur yang khafi, syirik ataupun sesuatu kekufuran yang tersembunyi adalah kekufuran mengenepikan perintah-perintah Tuhan, mengenepikan ajaran agama Islam. Itu termasuk dalam kufur yang khafi. Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah tak suka, termasuk dalam kufur yang kecil, kufur yang tidak disedari. Termasuklah juga Da'i Nizal. Katakan kejap lagi kita breakfast lah ya. Kita makan nasi lemak. Roti canai. Nasi lemak lah. Nasi lemak lah, boleh. Roti canai. Nasi lemak, makan sebungkus nasi lemak. Kejap lagi, tengok tambah lagi satu bungkus. Lepas tu tambah lagi satu bungkus. Tengok tak padan dengan orang. Nizal ni badan besar ni, tapi 3 bungkus dia bantai. Dahsyat. 3 bungkus. Saya kata, dari Nizal, 3 bungkus. Ustaz, saya kalau sebungkus saya tak cukup Ustaz. Kita nampak macam biasa, tapi dia dah syirik. Sebab you percaya nasi itu yang kenyangkan you, bukan Allah yang kenyangkan you. Dalam Islam, yang memberi kesan ialah Allah. Makhluk tak boleh beri kesan. Sampai begitu sekali ulama bincang supaya kita jaga-jaga dengan kata-kata ini tidak membawa kepada kekufuran. Sebab itu ada kufur yang jelas, ada kufur yang tidak jelas. Mudah-mudahan kita terhindar daripada dua-duanya. Mudah-mudahan, amin. Kufur yang jelas dan kufur yang tidak jelas. Sama ada kufur kecil ataupun kufur yang besar. Berhati-hati dengan dua kekufuran ini. Baik, kita teruskan dengan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Nizal, Kak Iyad sini, Nuhayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Iyad, silakan soalannya. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iyad ni dari tadi nak call, tapi bila tengok Kak Iyad, kalau tengok Da'i Nizal, bila dia bercakap
Memang terpegun lemah lembut dia Ustaz. Dan bila pencerahan Ustaz pun kadang kita terdengar tu sampai tengok-tengok jam dah nak sambung Ustaz. Jadi kak ya Ustaz, kak ya nak minta Ustaz ulas sikit tentang rahmat Allah kepada sekian alam. Sedangkan lagi satu kak ya takut, kita terkadang nampak dosa berlaku depan mata. Tapi kita selalu cakap, kita bukan hina orang tu, kita hina dosa yang dilakukan. Jadi kak ya nak tahu betul ke kata-kata yang macam tu Ustaz. Sedangkan kita selalu cakap itu dosa je dengan Tuhan. Dan lagi satu Ustaz, Kak Iyad nak minta Ustaz tolong bagi sedikit panduan bagaimana untuk kita mendekatkan diri dengan orang bukan Islam. Sedangkan kita tengok usaha kita ke arah itu memang kurang Ustaz. Soalan Kak Iyad Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pencerahan daripada Ustaz, silakan. Ya, mungkin Kak Iyad dia nak merujuk kepada wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa saya awak tak pikul, dosa awak saya tak pikul. So masing-masing pikul dosa masing-masing. Maksudnya dalam bahasa mudahnya, sendiri mau ingatlah. Masing-masing ingat apa yang dia buat. Cuma bila kita melihat seseorang melakukan kekufuran, melakukan perkara yang ditegah oleh Tuhan, kita tegur, dua-dualah kita tegur, sebab ada pembuat dan ada perkara yang dibuat. Betul kan? Si fulan orangnya, kekufuran perbuatannya, dua-dua perlu dibaiki. Takkan daripada mana datangnya kekufuran kalau bukan daripada orang? Jadi salahlah kalau kita kata lihatlah kepada kekufuran dia, jangan lihat pada orangnya. Macam mana tu? Macam mana saya nak pisah-pisahkan? Seseorang itu dia melakukan dalam keadaan dia sedar sesuatu kejahatan, sesuatu kerosakan, sesuatu kekufuran. Jadi dua-dua saya kena baiki. Kalau saya baiki orangnya, insya-Allah akan jadi baiklah juga watak dan perbuatan dia. Dia tidak akan bawa perkara yang tidak baik. Betul lah, saya bukan benci pada orang, saya benci pada perbuatan. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga bertanggungjawab untuk memperlihatkan ketidaksukaan saya pada sesuatu perbuatan tidak baik. Takkan saya nak redha? Kan saya tengok Da'i Nizal, contoh. Mudah-mudahan tak berlaku. Waliyazubillah. Tiba-tiba duk lepak dengan perempuan, dia bergelak ketawa kat kedai coffee house. Kita tahu itu bukan mahram awak, bukan adik-beradik. Jadi takkan saya senyum, Da'i Nizal, jom, okey. Oh, okey. Macam tu ke? Saya mestilah ada sifat tidak suka. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Bila melihat sesuatu kekufuran, sesuatu perkara mungkar ditegah dengan tangan, yang kita serah pada penguasa. Yang keduanya ditegah dengan mulut. Yang ketiga kita tegur dengan hati. Itu yang selemah-lemah iman. Saya takut kalau ramai sangat yang tegur pakai hati, tak guna pada teguran-teguran metodologi teguran-teguran yang lain. So itu di antara perkaranya Kak Iyad. Pertama sekali kita kena tegur orang supaya orang itu kena berhenti melakukan perkara yang tidak baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya pesan-pesanlah dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tidak boleh membiarkan sesuatu perkara itu berterusan. Takut dia memberi mudarat kepada persekitaran, kepada anak cucu, kepada kaum, kepada kawan-kawan, dan juga itu akan membawa watak yang tidak baik. Ada pun orang bukan Islam, Kak Iyad kata, macam mana saya nak dakwah dengan dia orang ni Ustaz? Pertama sekali, kita ada dakwah Islamiyah, kita ada dakwah Islahiyah. Barangkali program TV pagi-pagi ini, Tanyalah Ustaz, dia dakwah Islahiyah. Kita betulkan orang Islam, kita tambahkan lagi pemahaman kepada orang Islam supaya orang Islam nampak hebat, orang Islam nampak luar biasa dari sudut presentation, dari sudut kerjaya, budaya, hidup dan sebagainya. Jadi mereka jadi baik, insya-Allah orang lain akan lihat Islam itu cantik, penganutnya masya-Allah luar biasa. Daripada situ juga kita boleh memberi kesan kepada orang lain. Sebab kita kena ingat Kak dan juga para penonton bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kurang bercakap tetapi banyak watak. Maksudnya Nabi punya presentation, Nabi punya keterampilan, itu yang menjadikan orang jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan orang bukan Islam begitu juga. Kita tunjuk contoh yang baik, budi pekerti yang baik, dan juga menyantuni mereka, berkongsi dengan mereka,
ajaran Islam. Kalau sempat bercakap, kalau tidak, biarlah mereka menilai sendiri bahawa kita ini adalah seorang Muslim yang baik. Kita doakan dia supaya mereka terbuka hati untuk terima Islam. Kalau tidak generasi ini, generasi akan datang. Seperti mana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Terima kasih Kak Ayat. Saya rasa sangat teruja dengan soalan Kak Ayat. Macam mana kita nak mengajak orang bukan Islam kepada Islam. Ini soalan yang sangat penting untuk kita sama-sama fikirkan sebagai umat Nabi Muhammad supaya esok kita tidak ditanya di hadapan Tuhan. Kita ada jiran, kita ada kawan, kenalan, ada tak kita sampaikan Islam. Kalau kita baik, kalau kita baik, pastinya watak baik itu akan orang lihat, ini orang Islam baik, jujur orang Islam ni. Masya Allah, kerana kita semua adalah duta Islam, Ustaz ya. Okey, baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Musid dari Banting. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan puan soalannya. Saya bukan nak baca Quran Al-Muzammil itu, bukan. Saya nak bertanya tentang membaca Quran. Macam ni, orang-orang yang dah lanjut usia lah, misalnya dah lama membaca Quran, dah berbanyak kali hatam. Dia suka baca Quran setiap hari selepas solat. Tapi ada tajwidnya tu yang kurang betul. Sebab dia pun belajar tajwid, terus belajar. Tetapi tajwidnya tu ada yang kurang baik. Contohnya, tanda-tanda yang diharamkan berhenti, diterus saja. Kadang-kadang di tanda tu yang untuk berhenti dia terus, dan yang haramkan berhenti dia terus baca. Jadi macam mana Ustaz? Adakah benar Quran itu akan melaknat kita nanti? Dan kita tak dapat pahala apa kalau kita tajwidnya tidak betul. Itu aja soalan saya Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal berkaitan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, kita mohon jawapan Ustaz. Penonton nak tahu apakah jawapannya? Nanti dulu kita berehat seketika, kita berzikir kembali selepas ini. Penonton, kita seringkali membaca ayat suci Al-Quran, hatta di awal pagi kita ulang-ulang, kita baca dan sebagainya. Tetapi kita dalam masa yang sama, kita masih lagi membaca, belajar perihal yang berkaitan dengan ilmu tajwid dan sebagainya. Persoalannya, adakah bacaan kita itu betul ataupun tidak? Adakah kita mendapat laknat yang sebaliknya daripada Al-Quran? Kita mohon jawapan, pencerahan daripada panel undangan kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Da'i Nizar, juga para penonton. Ini merujuk kepada soalan Puan Siti Rohani yang menyuarakan kegusaran perasaan beliau bila ada mereka yang membaca Al-Quran dalam keadaan tajwidnya tidak dipelihara atau tidak mengikut tajwid bacaan. Dia sama juga isunya seperti mana saya sebutkan sebelum ini. Bacaan kita ni kalau salah itu salah yang membawa kepada perubahan makna, maka hukum dia haram. Tapi kalau perubahan kesalahan itu tidak membawa kepada perubahan makna, maka dia dihukum makruh. Dan ianya juga perlu kepada penambahbaikan. Dia adalah asalnya adalah motivasi supaya jangan ada orang tinggalkan langsung Quran. Disebabkan dia tak pandai tajwid, dia tak tahu wakaf ibtidak, dia tak pandai fasahahnya, tak ke mana pergi. Jadi kita tidak mahu orang yang ada kekurangan pada penguasaan bacaan terus tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Dia apa yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah, bahawa Rasulullah SAW berpesan dalam hadis baginda, sesiapa yang baca Quran dengan lancar, mereka akan duduk bersama kiramil bararah, insan-insan terpilih yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, mereka akan dapat dua pahala.
Pertama pahala baca, keduanya pahala kesusahan yang mereka lalui. Dia motivasilah tu. Bila saya motivasi itu dengan kesalahan-kesalahan yang saya baca. Kesalahan-kesalahan saya baca ni di awal-awal permulaan boleh dimaafkan. Tapi kalau ianya berlanjutan, saya mesti muhasabah, saya mesti baiki bacaan saya. Asalkan bacaan saya itu tidak membawa kerosakan pada makna. Contoh, ha tukar pergi ha, kha tukar pergi ha. Jadi saya sudah tukar huruf. Jadi bila tukar huruf, maknanya akan berubah. Bila makna berubah, dia akan membawa kerosakan pada tafsiran. Itu yang kita harus elakkan. Tapi nak buat macam mana, ibu ayah kita yang di kampung, itulah cara mereka belajar. Dia berhenti bukan sengaja berhenti, nafas tak sampai. Betul. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka atas kesilapan-kesilapan dalam bacaan. Lihatlah kepada amal soleh mereka. Takut kita kata, pakcik ni baca salah, berhenti salah, kan curi nafas, berdosa, haram pakcik masuk neraka ni. Esok pakcik tak baca dah Quran. Sayanglah. Jadi kita cuba motivate dan kita tidak melihat perkara yang lebih kita melihat perkara yang lebih baik daripada perkara yang kurang tadi. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, soalan daripada saudari Zara Zulaika merujuk kepada ayat yang ke-9. Bagaimana untuk sentiasa menjadi seperti golongan ulul albab yang sentiasa menggunakan akal yang dapat membezakan perkara yang baik dan juga batil. Justru dapat membentuk sasiah seseorang itu menjadi sedemikian. Bagaimana caranya untuk menjadi golongan ulul albab? Silakan. Ya, golongan ulul albab adalah mereka yang jernih akal fikirannya, mampu menyingkap tabir ilahi, melihat yang tersirat. Maksudnya ulul albab adalah jiwa yang bersih. Saya sebut tadi ada 4 layer. Layer yang dalam sekali ulul albab, iaitu lub. Asal perkataan al-albab, asal perkataan lub. Orang Melayu pun guna perkataan lub, iaitu lubuk. Betul. Jadi dalam hati kita itu, macam mana ia harus dijernihkan supaya saya dapat melihat kebenaran dan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ulul albab adalah golongan yang bersegera menyahut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara baik itu akan mendominasi kehidupan mereka daripada perkara-perkara yang tidak baik. Semoga kita menjadi generasi ulul albab, generasi yang diangkat martabat mereka sampai ke tahap yang terpuji. Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi, Allah Subhanahu Wa Taala akan protect golongan ulul albab kerana mereka adalah generasi yang sangat istimewa. Mudah-mudahan. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baiklah penonton yang berada di rumah maupun yang melihat kita di ruangan Facebook, yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata. Baik, saya kira anda telah pun bersedia dengan pen dan juga buku catatan anda, buku nota anda. Sekarang Ustaz, kita nak pergi kepada 3 pengajaran ayat selama 2 jam. Kita bersiaran langsung surah Az-Zumar ayat 7, 8, 9. 3 pengajaran ayat. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada para penonton dan Nizal. 3 pengajaran ayat yang boleh kita ambil. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dengan sendirinya biarpun manusia keseluruhannya kufur. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia supaya sentiasa bersyukur, syukur yang membawa kepada kebaikan dan juga kemuliaan hidup. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat generasi ulul albab sebagai generasi yang terpilih dan disayangi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu yang kita dapat tengok dalam ayat yang ke-7. 7 ayat, maafkan saya 3 ayat 7, 8, 9. Jadi ini adalah 3 pengajaran ayat yang telah pun Al-Fadhil Ustaz kongsikan kepada kita semua. Dan saya kira Ustaz telah pun banyak berkongsi kepada kita, penonton, apa jua ilmu yang telah Ustaz berikan kepada kita, kita manfaatkan kebaikan. Jangan selepas ni kita nak tengok, tanyalah Ustaz berjaya ataupun tidak dalam mendidik kita. Ingat, adakah selepas ini kita terus dengan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum tidur dan sebagainya, ataupun Al-Quran hanya kekal tutup semata-mata? Baik, kita mohon Ustaz untuk tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa ringkas. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian kami dalam kuliah tafsir pada pagi ini, ya Allah, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia keampunan dan kasih sayang daripada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sanak saudara kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada malapetaka. Ya Allah, sentiasalah Engkau bersama kami, ya Allah. Amin. Dalam melindungi dan juga memelihara kami, ya Allah. Ya Allah, Kau tambahkanlah iman, Kau tambahkanlah ilmu dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami generasi cintakan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah penonton, jangan lupa untuk kita teruskan pengajian Al-Quran kita esok pagi, insya-Allah, tafsir dan taranum surah Az-Zumar. Kita mengkaji ayat 10, 11, 12. Anda akan bersama dengan moderator Dai Hakim dan juga panel undangan kita masih lagi sama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Razi Abdullah. Penonton, kita tangguh dulu pengajian ilmu kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Asyhadu an la ilaha illallah Subhanakallah, subhanakallah. wal 'asri innal insana wa tawassul. Sekian sahaja daripada kami, saya Dai Izzah dan juga panel kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Razi Abdullah. Hadamkan ilmu, berzikir. Jumpa anda esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi